Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazal Rizky binti Nordin dari kelas CTU 552F. Dalam video ni saya akan membincangkan tentang tajuk konsep syaitan dari segi pandangan Islam menurut ulama sunni. Dalam video ini saya akan menceritakan tentang asal-usul kemunculan ulama sunni dan juga asal-usul syaitan, ciri-ciri sifat-sifat syaitan dari segi pandangan ulama sunni, tujuan dan matlamat syaitan dan juga kesan syaitan terhadap manusia. Seperti apa yang diketahui oleh orang ramai, Sunni atau dikenali sebagai Al-Sunnah wal Jamaah adalah satu mazhab yang menjadi penganut rasmi agama Islam dari segi tiga aspek, iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. Al-Sunnah mempunyai makna orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, manakala wal Jamaah pula membawa maksud majoriti orang yang berhimpun mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, mereka juga merupakan kaum yang berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Berdasarkan daripada sumber-sumber tokoh pada zaman dahulu, bukti daripada Al-Quran dan juga hadis, ramai mengatakan bahawa Al-Sunnah wal Jamaah ini berbeza tujuan dengan Syiah dan Khawarij, di mana kedua-dua kumpulan itu bermotifkan politik terutamanya dalam kepimpinan umat Islam, manakala Al-Sunnah wal Jamaah ini pula ditubuhkan bagi meneguhkan konsep pemikiran umat Islam dari segi akidah, ibadah dan juga akhlak. Apa sahaja ajaran daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah menjadi pegangan teguh terhadap golongan ulama sunni ini. Selain itu, mereka juga memandang tinggi terhadap para nabi dan juga tokoh-tokoh ulama kerana mereka menjadikan kumpulan tersebut sebagai panduan dan teladan hingga sekarang. Begitu juga untuk golongan pengikut yang hidupnya selepas pada zaman nabi dan tidak pernah mengalami atau berjumpa dengan para nabi. Bagaimana ulama sunni ini mentafsirkan tentang sifat-sifat ciri-ciri syaitan adalah berpandukan segala sumber daripada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Siapa itu syaitan? Mempercayai kewujudan makhluk alam gaib seperti jin, iblis, syaitan dan sebagainya, seperti dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, hukumnya adalah fardu ain bagi setiap umat Islam. Syaitan adalah asalnya dari keturunan iblis dan iblis adalah berasal dari golongan jin. Ini telah diceritakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Pada awalnya, iblis dikatakan sama taraf seperti malaikat kerana mereka juga merupakan makhluk yang patuh akan perintah Allah. Sehingga datangnya kemunculan manusia pertama iaitu Nabi Adam AS. Maksud syaitan berasal daripada bahasa Arab. Terdapat dua pendapat dari ahli bahasa tentang syaitan. Yang pertama iaitu mengatakan bahawa ia berasal daripada perkataan syaitana yang bermaksud jauh daripada kebaikan. Ia ni diberi gelaran sedemikian kerana sifatnya menjauhi kebenaran atau jauh daripada rahmat dan keberkatan Allah SWT. Pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa perkataan syaitan berasal daripada syata yang bermaksud binasa dan terbakar. Terdapat pelbagai pandangan yang dibahaskan oleh pekaji-pekaji di luar sana tentang pandangan ulama sunni dalam mengulas definisi bagi jin dan syaitan. Menurut perbahasan dalam konteks jurnal Universiti Malaya, pemahaman para ulama tentang jin dan syaitan terbahagi pada dua pendapat, iaitu yang pertama dari segi Imam Hasan Al-Basri. Beliau berpendapat bahawa jin dan syaitan pada asalnya adalah satu, di mana mereka dipercayai sebagai cucu cicit iblis seperti mana manusia yang merupakan cucu cicit kepada Nabi Adam. Di antara mereka ada yang mukmin iaitu taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga penentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pendapat kedua daripada Ibnu Abbas, beliau mengemukakan pendapat bahawa jin dan syaitan adalah dua makhluk Allah yang berbeza.
Jin berkehidupan seperti manusia, sebagai contoh berkahwin, menikmati makan dan minum serta mati apabila tiba sampai waktunya. Manakala bagi syaitan pula, mereka merupakan anak-anak iblis yang tidak mati kecuali bersamaan dengan matinya iblis pada hari kiamat. Kemudian kita akan masuk kepada asal usul Raja Iblis pertama yang melanggar perintah Allah SWT. Seperti apa yang telah diceritakan di dalam Islam, kewujudan jin, iblis, syaitan dan makhluk alam gaib jauh lebih awal berbanding penciptaan Adam AS, namun tidak ketahui dengan pasti bilakah pada waktunya. Dalam kajian ini, saya akan banyak menceritakan tentang Raja Iblis, iaitu Iblis yang pertama melanggar perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Azazil, di mana Aziz yang bermaksud terhormat, berharga, sangat kuat, dan juga Il pula merupakan penamaan Allah. Azazil secara menyeluruh bermaksud makhluk terkuat atau makhluk terhormat Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman dahulu. Sebelum Iblis dilaknat oleh Allah, Iblis telah pun banyak mendapat penganugerahan dari para penduduk langit yang lain. Di dalam buku kitab Syekh Ahmad Al-Shahwi, ia telah banyak menceritakan tentang penghargaan Iblis. Di langit yang pertama, Iblis mendapat gelaran sebagai Al-Abid yang membawa maksud taat dalam menjalankan ibadah. Keduanya, Iblis dianugerahkan dengan gelaran Al-Zahid yang membawa maksud terhindar dari perkara yang sia-sia. Yang ketiga pula ialah Al-Arif, di mana makhluk yang telah terbuka baginya selubung hijab sehingga dapat mengenal Tuhan. Di langit yang keempat dan kelima, Al-Wali bererti tubuh makhluk yang dikasihi dan Al-Taqi sebagai makhluk yang mempunyai ketakwaan yang tinggi. Di langit yang keenam, Iblis mendapat gelaran Al-Khazin kerana menjadi penjaga pembendaharaan langit yang merupakan rasa kehidupan makhluk di muka bumi. Dan akhir sekali, di langit yang ketujuh, Iblis diberi gelaran Azazil sebagai simbol keunggulan sehingga ia diangkat sebagai pemimpin para malaikat. Sebelum adanya Nabi Adam, Iblis termasuk golongan yang dipandang tinggi dari segi prestasinya, ibadah dan pengetahuan. Iblis sebagai makhluk yang mengikut perintah Allah merasa tidak adil untuk bersujud kepada Nabi Adam yang baru sahaja diciptakan dan masih belum terlihat segala amalannya. Ciri yang pertama ialah mereka ini mempunyai dua tanduk. Hal ini diterangkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian melaksanakan solat pada waktu terbit matahari dan terbenam matahari kerana pada waktu itulah dua tanduk syaitan muncul. Seterusnya, syaitan memiliki tangan dan jari. Umat Islam telah diajar dan dididik untuk makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, apabila makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Ini kerana sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kirinya. Mengikut sunnah yang dinyatakan seperti di atas, terlihat pernyataan bahawa syaitan itu juga makan dan minum. Syaitan makan apa sahaja yang dibiarkan oleh kita, sama ada masih tersisa di pinggan atau apapun yang terjatuh darinya. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menghabiskan semua makanan dan mengutip apa jua yang terjatuh darinya. Ciri terakhir yang dibincangkan ialah syaitan itu memiliki keturunan. Allah berfirman, oleh itu patutkah kamu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku. Di situ telah disebutkan bahawa iblis itu mempunyai keturunannya sendiri. Antara sifat-sifat yang akan dibincangkan ialah syaitan itu bersifat sombong dan takbur, suka membazir dan kufur kepada Allah, menggemarkan arak dan judi. Selain itu, sifat mengapi-apikan satu pergaduhan, pengotor, suka memungkiri janji dan juga menyebarkan fitnah. Islam menuntut supaya umatnya untuk menjaga kesihatan dari segi rohani dan jasmani. Jika seseorang itu dapat mengamalkan kesemua konsep kesihatan dari segi rohani dan jasmani, seseorang itu dapat seimbangkan urusan antara dunawi dan ukhrawi serta dapat mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Bukan kesan terhadap seseorang. Sebagai contoh, mereka berkemungkinan cenderung untuk mempunyai masalah penyakit mental.
Merasuk adalah berkemungkinan disebabkan oleh tekanan hidup yang dilalui oleh seorang sehingga boleh menyebabkan jin dan syaitan untuk merasuk tubuh mereka. Oleh kerana itulah Islam menuntut untuk umat Islamnya menjaga kesihatan dari segi rohani dan jasmani. Sebagai rumusan, gangguan jin dan syaitan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami halusinasi, gangguan pemikiran dan delusi sehingga membolehkan seseorang itu mempunyai masalah mental seperti mempengaruhi kesan yang berpanjangan terhadap kesihatan mereka. Seperti yang telah dibincangkan di dalam asal usul iblis yang pertama, iaitu Azazil, di mana ia bermula daripada enggan untuk memberi sujud penghormatan terhadap Nabi Adam sehingga ia menjadi pengusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Nabi Adam sampailah ke sekarang. Matlamat mereka yang paling utama ialah untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam sehingga dapat membawa masuk mereka ke neraka. Bentuk-bentuk pemusuhan syaitan adalah sukar untuk dihitung. Mereka akan melakukan apa sahaja untuk mencapai matlamat utama, iaitu untuk menyesatkan manusia, mengkafirkan manusia, memusyirikkan manusia dan akhirnya menjadikan manusia sebagai penghuni neraka. Berlakunya kesemua matlamat yang telah disebutkan itu, maka tercapailah hasrat dan cita-cita iblis dan syaitan untuk membawa ramai manusia ke dalam neraka. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa pengertian tentang ulama as-sunnah wal jamaah ini merupakan satu kumpulan yang mengikut perintah Allah serta mengikut jejak atau jalan Rasulullah dan para sahabat dalam menunaikan tuntutan syarak. Para ilmuwan yang tergolong dalam golongan ulama sunni ini menerima apa sahaja yang tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah asalkan ia diterima oleh logik akal. Menurut sejarah yang telah diceritakan di dalam Al-Quran, Azazil dipanggil sebagai Raja Iblis yang pada awalnya menjadikan keturunan Iblis itu supaya ingkar akan perintah Allah. Terbitnya segala pemusuhan tentang keturunan Iblis adalah bermula daripada Azazil yang enggan bersujud hormat kepada Nabi Adam. Disebabkan sifatnya yang takbur, angkuh dan sombong itu membuatkan ia telah dilaknat oleh Allah. Maka bermula dari itulah golongan mereka ini berjanji untuk terus mengganggu dan memesongkan umat manusia hingga ke akhir zaman.